Soalan yang pertama, makanan apa yang anda rancangkan? Makanan yang saya rancang adalah makanan yang mengikut gizi seimbang. Gizi seimbang adalah pemakanan yang mengandungi kesemua kelas-kelas makanan yang diperlukan dalam kadar kuantiti yang betul dan mencukupi. Terdapat 7 kelas makanan di dalam gizi seimbang, antaranya lemak, protein, lawas, air, vitamin, garam, mineral dan karbohidrat. Seterusnya, sebagai seorang guru, saya akan memilih makanan dan minuman yang mengandungi buah-buahan seperti kek pisang, apel dan jus oren. Sebagai contoh, saya memilih kek pisang untuk dijadikan sajian sarapan pagi untuk kanak-kanak sebelum memulakan sesi persekolahan. Pisang merupakan buah yang mengandungi pelbagai khasiat dan vitamin yang tersendiri. Ianya kaya dengan vitamin C, vitamin B, kalsium dan magnesium. Pisang juga mengandungi karbohidrat yang dapat menjadi sumber tenaga untuk tubuh badan kanak-kanak dan ia membekalkan tenaga kepada mereka dalam melakukan aktiviti seharian mereka. Di samping itu, sebagai seorang guru, saya akan merancang makanan yang mengandungi kelas makanan seperti protein. Sebagai contoh, saya memilih bubur ayam dan minuman bersusu seperti susu coklat untuk dijadikan sajian makanan tengah hari kanak-kanak. Sebab saya memilih makanan yang mengandungi protein adalah protein berfungsi sebagai pembina sel tubuh badan untuk pembesaran kanak-kanak. Protein juga mengandungi pelbagai nutrien dan vitamin seperti vitamin B3 yang dapat membantu mengawal sistem pencernaan dan vitamin A yang dapat mengawal pertumbuhan tulang dan gigi kanak-kanak. Akhir sekali, saya akan merancang makanan yang mengandungi gula. Sebagai contoh, saya memilih kuih muih beserta air teh panas. Makanan tersebut boleh dijadikan sebagai snack atau minuman dan makanan pada waktu petang untuk kanak-kanak. Sebab saya memilih makanan yang mengandungi gula adalah pengambilan gula dalam pemakanan juga penting kerana gula membekalkan glukosa yang membantu dalam memberikan tenaga kepada badan kita. Pengambilan gula dalam makanan perlulah diambil dalam kadar dan kuantiti yang diperlukan sahaja, serta perlulah dipantau oleh guru dan ibu bapa bagi mengelakkan kanak-kanak dalam mengambil makanan yang mana secara berlebihan. Soalan kedua, aktiviti yang sesuai untuk kanak-kanak dan terangkan bagaimana cara melakukan aktiviti tersebut. Aktiviti yang sesuai untuk kanak-kanak yang pertama adalah aktiviti wall climbing dan bendera. Aktiviti tersebut merupakan aktiviti yang melibatkan pendakian. Cara untuk melakukan aktiviti tersebut, ibu bapa perlulah menyediakan satu sudut khas untuk kanak-kanak melakukan aktiviti tersebut. Ibu bapa hendaklah meletakkan satu bendera di atas dengan masa yang ditetapkan. Kanak-kanak perlulah berlumba sambil mendaki untuk mendapatkan bendera di atas tersebut. Seterusnya, aktiviti yang sesuai untuk kanak-kanak yang kedua adalah aktiviti trampolin ball. Aktiviti tersebut melibatkan lompatan dan lonjakan. Cara untuk melakukan aktiviti trampolin ball adalah ibu bapa perlulah menyuruh anak mereka untuk melompat di atas trampolin tersebut. Seterusnya, ibu bapa perlulah membaling bola ke arah mereka. Akhir sekali, dalam keadaan melompat di atas trampolin, kanak-kanak perlulah menangkap sambil mengira jumlah bola yang dibaling oleh ibu bapa tersebut. Aktiviti yang sesuai untuk kanak-kanak yang terakhir adalah aktiviti radio rosak. Aktiviti tersebut merupakan aktiviti berkumpulan yang melibatkan komunikasi dan pendengaran kanak-kanak.
Cara melakukan aktiviti tersebut, ibu perlulah menyediakan satu baris ayat yang mudah untuk diingati dan difahami oleh anak. Sebagai contoh, abang sedang membaca buku. Seterusnya, ibu perlulah membisikkan ayat tersebut kepada anak dan anak perlulah membisikkan ayat yang didengarinya kepada si ayah. Akhir sekali, si ayah perlulah membaca kembali ayat yang dibisikkan oleh anaknya. Dan sekiranya ayat tersebut tepat dan betul, kanak-kanak tersebut berjaya dan memperoleh ganjaran dalam permainan tersebut.